Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita mengadakan program memorandum tanda tangan memorandum persefahaman antara Persatuan Perkilang Panel Malaysia MPMA yang dipengerusikan oleh Datuk Wira Sheikh Osman dan juga Koperasi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa yang di presidennya Datuk Abdul Fattah Abdullah, untuk satu program yang kita panggil pelaksanaan program peladangan hutan komuniti koperasi dengan tujuan menanam pokok spesifik eukaliptus ataupun pokok kayu putih. MOU ini bertujuan untuk kita pertama sekali mengembangkan lagi potensi ekonomi menerusi perkayuan dan juga meramaikan lagi ahli masyarakat yang boleh terlibat dengan sektor perkayuan di bidang penanaman bersifat community farming. Dan kita di peringkat kementerian kita menyediakan dana sebanyak 7 juta ringgit Malaysia untuk projek community farming, iaitu kita mensasarkan setiap orang individu menanam untuk keluasan minimalnya 4 hektar, maksimumnya 4 hektar setiap orang. Dan dengan projek kita pada hari ini, kita boleh menjadikan koperasi angkasa sebagai medium kita dan platform kita untuk membawa projek kita ini ke bawah dan kerjasama dengan MPMA tadi. Dan untuk perkayuan, berdasarkan statistik Jabatan Perhutanan Sosial Malaysia, pengeluaran kayu balak pada tahun 1990 sebanyak 12.8 juta meter padu berbanding hanya sebanyak 4.1 juta meter padu untuk tahun 2018. Ini yang kita katakan keperluan untuk menyediakan bahan mentah antara menerusi community farming. Dan di peringkat kementerian, untuk makluman, koperasi adalah satu perkara yang penting dalam kementerian, dijadikan sebagai hala tuju utama kita untuk kita memperkasakan para pekebun kecil sama ada di sektor huluan getah ataupun huluan sawit ataupun juga di peringkat lada, koko dan juga kenaf. Semua kita gunakan koperasi. Berarti koperasi memang platform utama kita lah untuk kita perkasakan rakyat. Kerana itulah kami sangat mengalu-alukan kerjasama yang seumpama ini. Bukan hanya melibatkan sektor perkayuan, kita harap akan ada kerjasama di peringkat sektor-sektor yang lain menerusi angkasa, insya-Allah. Okey, terima kasih. Tak ada soalan. Untuk bekalan anak pokok tu macam mana? Ya, anak pokok kita bekalkan, dana kita bagi, dan anak pokok kita bekalkan menerusi MTIB ataupun syarikat-syarikat yang kita lantik. Kalau yang projek dengan MPMA sendiri akan bekalkan apa namanya anak-anak pokok. Okey, Datuk, berapa banyak pokok disasarkan tanam di bawah program ini? Ya, untuk program ini, untuk berapa disasarkan, dah ada sasaran Datuk? Berapa sasaran kita untuk projek ni? Ada berapa? Projek kita berapa sasaran? Sasaran pokok yang nak ditanam. Pasal 6 tahun. 6 tahun. Detail tu saya tak ada lagi dengan pendapat Datuk. Tetapi yang penting untuk maklumat ialah menerusi community farming, kita dana 7 juta yang mensasarkan penanaman maksimumnya 4 hektar setiap orang. Itu yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli koperasi lah menerusi angkasa. Dan tentulah menerusi projek hari ini kita mengharapkan maksimal lah yang boleh untuk kita besar. Seluat okey lah. Dan kita bagi bantuan baja dan juga anak benih. Okey. Yang bajet community farming tu, juta itu kementerian punya. Ya, kementerian punya. Menerusi MTIB. So fully akan gunakan untuk projek yang ni lah. Untuk perkayuan. Ini dana di bawah perkayuan menerusi MTIB untuk menggalakkan community farming di bidang perkayuan. Okey. Datuk, hari 18 Mac tahun PKP dilaksanakan di Malaysia lah kan. Datuk sebagai Menteri Perusahaan Komuniti, macam mana tahun prestasi Datuk nampak? Pertama, selalu saya sebut dalam ucapan saya, apa yang berlaku hari ini, PKP selama setahun dan juga pandemik COVID-19 adalah blessing in disguise bagi Kementerian Perusahaan Pelayanan Komoditi. Kerana kita adalah kementerian yang berjaya terus beroperasi sepanjang tempoh ini dan kita diberikan satu rezeki yang besar hingga sawit pada 15 Mac 2020 adalah harga yang paling tinggi dalam sejarah sawit
seluruh dunia lah, buat Malaysia seluruh dunia kan. Paling tinggi dalam sejarah iaitu sebanyak RM4,247.50. Itu tertinggi dalam sejarah. Ini kerana punca kerana permintaan yang tinggi disebabkan pandemik dan juga kekurangan bekalan yang sangat ketara dan juga kekurangan pekerja yang sebelum ni warga asing yang memeriahkan industri di peringkat peladangan. Jadi ini semua adalah faktor-faktor penyebab kepada kenaikan harga yang sangat tinggilah, yang memberi untung yang besar kepada pekebun kecil sehingga kan pendapatan mereka daripada dulu hanya 300 per tan sekarang menjangkau atau melebihi RM900 per tan, 3 kali ganda daripada harga biasa. Itu dari sudut sawit. Getah pula lonjakan yang besar hingga 300% melibatkan saruntan getah perubatan yang menjadikan Malaysia mendapat income yang besar daripada sektor ini hingga untuk ekspor 2020 sektor getah menyumbang 48 bilion ringgit Malaysia. Itu angka yang besar sebenarnya untuk sektor getah. Cuma kesan kepada pekebun kecil yang mengeluarkan hasil untuk kad belang kurang ketara, tetapi akhir-akhir ini alhamdulillah disebabkan permintaan makin tinggi, bekalan pula agak bermasalah sedikit kerana faktor penyakit pesta rotopsis dan juga pelbagai lagi. Harga kita tengok berlaku kenaikan harga sekarang RM2.96 harga semalam untuk 1 kilo 1 kg KGK 50% untuk sektor getah. Dan juga peningkatan harga berlaku pada harga lada hitam, pepper, black pepper dan juga white pepper, dan juga peningkatan harga melibatkan koko. Itu bagi saya blessing in disguise lah. Jadi sepanjang tempoh setahun ini bagi saya PKP memberikan hikmah yang besar kepada kementerian dan kita doakan agar keadaan ini berkekalan, bukan kekal pada PKP, bukan kekal pada pandemik, berkekalan hadiah ekonomi yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada sektor komoditi di peringkat kementerian. Okay. Lagi. Oh silap, ada betul lah. Bukan 7 juta, 10 juta. Tambah lagi 3 juta. Kita community farming. Kita sayang Datuk. Lagi salah? Bagi nak beri komentar semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah memperkenalkan perkasa. Ya. Boleh jadi dari segi kementerian Wati boleh. Ya, pertama sekali perkasa kita perkenalkan sebagai satu proses untuk kita beralih daripada suasana sebelum ni PKP pemulihan dan kita mau pergi kepada perkasakan ekonomi yang merudum disebabkan oleh PKP. Itu yang kita umumkan projek perkasa semalam sebanyak 20 bilion yang akan turun kepada rakyat, antaranya menerusi kementerian di bawah melibatkan sawit. Termasuk juga sektor yang lain, getah sebab akan mendapat manfaat daripada projek perkasa ini insya-Allah. Yang penting suntikan ekonomi itu dia akan mula turun ke bawah untuk kita mula bangkit daripada kemuraman ekonomi sepanjang tahun PKP. Okay. Yang 10 juta itu community farming. Yes. Hanya untuk program perkayuan sahaja. Ya, untuk penanaman. Sama ada buluh, sama ada eukaliptus, sama ada batai, sama ada pelbagai lagi lah. Cuma projek hari ini untuk eukaliptus, minyak kayu putih, pokok kayu putih. Ada tak peruntukan khusus untuk projek ini sahaja? Ini saja tak ada. Dia boleh ambil daripada peruntukan 10 juta yang ada tadi. Kalau banyak-banyaklah, kalau sikit-sikit lah bergantung pada perkasa lah, perkasa ke tidak laju ke tidak untuk ambil ruang daripada kita mau habiskan dana. Kerja kita kementerian habiskan dana, bukan simpan dana. Nak habiskan, kalau boleh habis segera 6 bulan habis, alhamdulillah. Kita bagi semua pada MPMA. Kalau orang lain tak ambil lah peluang. Jadi kita alur-alurkan mana pihak yang lain lagi dan persatuan yang lain lagi ambil peluang ini untuk kita bersama makmurkan peluang yang diberikan oleh kementerian. Setakat ni untuk perkayuan tu saya macam ni segmentation dia ada ke rasa? Kita tak buat segmentation sebab kita mahu semua. Kita mahu getah kelon. Yang list tak yang MOU ke ada yang semua list lain daripada yang ni? Tak ada, ini yang first. Ini yang first. Bila kita umumkan dalam bajet kita 2002 untuk 2021, kita dapat proses 10 juta untuk community farming. Ini adalah projek pertama kita buat dalam bentuk koperasi. Adapun individu telah mula bergerak. Kita dah mula turun padang dan kita berikan geran tadi. Yang ni bentuk koperasi secara besar-besaran. Dan kita harap
banyak lagi pihak di bawah persatuan-persatuan yang bernaung di bawah MTC untuk tampil untuk kita buat projek yang sama, insya-Allah. Okey. Datuk soalan lain boleh tak? Ya, soalan apa? Politik. Datuk sebagai ahli jawatan kuasa PAS Ya. kan PAS dan ada memeterai pemufakat nasional dengan UMNO kan. 2 hari lepas Ketua Mahkamah dia kata bahawa pihaknya sudah mengadakan perbincangan mengenai kerjasama PKR dengan UMNO. Datuk sebagai ahli jawatan Boleh percaya ke cakap Ketua Pembangkang tu? Sejarah membuktikan Ketua Pembangkang bercakap banyak yang kurang tepat. Kita yakin bahawa muafakat antara PAS dengan UMNO menerusi muafakat nasional yang kita telah tanda tangani piagamnya pada tanggal 14 September 2019 akan terus diperkasakan, dan itu komitmen daripada PAS dan juga UMNO. Dan kita setiap 2 kali seminggu, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali mesyuarat perundingan di peringkat induk antara PAS dan UMNO berjalan. Rabu nanti, minggu depan, insyaAllah satu lagi meeting kita akan buat, melibatkan 12 orang AJK PAS Pusat tertinggi dengan 12 orang MT tertinggi daripada Timbalan, naik Presiden, Ketua Penerangan, Ketua Pemuda, Ketua Muslimat, Ketua Ulama di peringkat PAS, 12 orang, semua 24 orang bermesyuarat 2 kali sebulan untuk memperkasakan muafakat nasional. Apa yang dibuat oleh Ketua Pembangkang adalah usaha pecah dan juga perintah, dan itu adalah kaedah pembangkang lah. Dulu saya pembangkang macam tu. Kita buat biasa saja. Itu teknik biasa, taktik biasa sebenarnya. Dan PAS tegas menyatakan bahawa kita perkasakan muafakat nasional dan kita pertahankan perikatan nasional. Kita mahu dua-dua parti yang besar, Parti Islam, Parti PAS, Parti UMNO bersatu bersama untuk gagasan rakyat Malaysia, insya-Allah yang terbaik, Malaysia Prihatin, insya-Allah. Kiranya berlaku, Datuk? Tak akan berlaku, insya-Allah. Tak ada sekira, insya-Allah tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih, Datuk.